Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita terus lagi membicarakan dalam soal keluarga sakinah. Dan untuk seri kali ini, kita akan bicarakan pula mengenai asuhan dan bimbingan bayi. Sebagai mukaddimah, dalam segmen awal ini, kita perlu mengenali siapa sebenarnya bayi. Ataupun apa itu bayi. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita manusia merupakan makhluk yang agak istimewa. Kita hebat. Di mana Allah SWT menganugerahkan kepada kita peringkat-peringkat usia yang tidak ada pada makhluk yang lain. Tidak ada pada makhluk haiwan. Tidak ada pada makhluk malaikat. Tidak ada pada makhluk jin dan sebagainya. Yang adanya pada manusia. Iaitu kita dianugerahkan 5 peringkat usia. Sebaik kita lahir daripada perut ibu kita, maka ketika itu kita berada pada peringkat usia yang pertama yang dinamakan bayi, yang diadaptasikan daripada istilah maulud. Maulud. Apa itu maulud? Maulud ialah bayi. Cuma terkadang orang tersilap. Orang tersalah sebut. Biasanya masyarakat kita, bila datang saja bulan Rabiul Awal, maka dia kata ini bulan maulud, kata dia. Maka dia pun buatlah maulud. Itu salah tu. Maulud ialah bayi. Bukan bulan awal, itu bulan maulud, itu bulan maulid. Kalau kita kata bulan maulud, itu bulan bayi. Maka kita buatlah maulud, buat bayilah. Sepatutnya, bulan Rabiul Awal itu bulan maulid. Kena beza sikit, maulid. Yang kita akan cakap sini ialah maulud, iaitu bayi. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Qala Rasul, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Yang bermaksud, setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Okey, satu. Selepas bayi berakhir, masuk peringkat usia yang kedua yang dinamakan kanak-kanak, yang diadaptasikan daripada istilah tiflun ataupun tufulah. Itu kanak-kanak. Habis masa kanak-kanak, akan masuk peringkat usia yang ketiga yang dinamakan syabab ataupun remaja. Remaja ataupun syabab. Habis syabab, habis remaja, akan masuk peringkat usia yang keempat, iaitu dewasa. Peringkat usia yang matang. Justru itulah dalam subjek ilmu akhlak digunakan satu istilah kepada golongan manusia yang dewasa ini dengan istilah nadjul aqli. Nadjul aqli iaitu akal yang matang ataupun kematangan akal. Kematangan pemikiran. Habis selepas matang, masuk peringkat usia yang terakhir, yang kelima, iaitu tua, orang tua ataupun kahulah. Atau disebut dalam perkataan ajuzan, orang tua. Jadi ada 5 lah. Bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua. Yang semua ini tidak ada pada makhluk haiwan. Tidak ada pada binatang, tidak ada pada malaikat maupun jin syaitan. Sebab itu tuan hari ini bila mana kita baca surat khabar contohnya, disebut bayi ditemui dalam longkang. Misal. Bayi ditemui dalam longkang. Orang takkan tanya bayi apa. Orang takkan kata bayi apa. Sebab bila sebut bayi, mesti manusia. Bayi ditemui dalam longkang artinya manusia ditemui dalam longkang. Tak pernah orang kata, bayi apa? Tak, bayi kambing. Tak pernah orang kata bayi kambing. Kambing tak ada bayi. Kambing dia ada anak saja, orang tak kata bayi.
Dan begitulah kanak-kanak. Dia tak kata kanak-kanak lembu. Orang tak kata kanak-kanak kambing. Begitu juga remaja. Orang tak kata kambing ni remaja, lembu ni remaja. Orang tak kata. Melainkan pada manusia. Okey. 5 peringkat usia ini mengikut setengah ulama terpecah kepada 3. Iaitu peringkat awal, bayi dan kanak-kanak, peringkat pertengahan, remaja, peringkat ketiga, peringkat akhir ialah dewasa orang tua. 3 lah. Peringkat awal dikembar 2, bayi dan kanak-kanak, peringkat pertengahan remaja, peringkat akhirnya dewasa orang tua. Maka 3 peringkat ini saya ibaratkan, saya samakan dengan nera. Mungkin tuan-tuan mendengar nera nipah, nera nibung, nera kelapa. Bila kita potong daripada manyang, dia akan keluar titisan-titisan nera yang jernih dan manis. Ini peringkat awal. Nera itu manis. Maka samalah bayi dan kanak-kanak. Bagi mereka, hidup ini indah dan manis. Diibaratkan nera. Tapi nera yang manis tadi, sampai peringkat pertengahan, dia akan jadi sama ada disebut seperti tuak ataupun todi dan bagai-bagai lagi. Ini ketika itu memabukkan. Dan sampai peringkat 3, lepas dia memabukkan, peringkat akhirnya dia akan jadi cuka yang rasanya masam. Nera, tuak atau todi, cuka. Tetapi untuk siri kali ini, saya akan bicarakan peringkat yang pertama, iaitu bayi. Bayi ialah seorang manusia yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Maka ini merupakan peringkat pertama dalam kehidupan seorang manusia. Maka sebab itulah Nabi memberi peringatan kepada kita dengan sabdanya, qala Rasul, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa dia fitrah? Sifat semula jadi yang bersih, yang tak ada cemari dengan perkara-perkara ada unsur-unsur negatif. Itu fitrah. Diibaratkan seperti selai kain yang putih. Bayi yang baru lahir diibaratkan seperti selai kain yang putih, yang tidak berwarna. Fa'abawahu, maka kedua ibu bapaknya lah yang akan mencorakkan kain yang berwarna putih itu dengan apa warna yang dia nak. Maka Nabi kata fa'abawahu, kedua ibu bapaknya lah yuhawwidanihi, yang akan menjadi anak sebagai seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau akan menjadikan anak itu sebagai seorang Nasrani, au yumajjisani, atau akan menjadi sebagai seorang Majusi. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, maknanya kenapa Nabi gunakan maulud? Maknanya proses penjanaan syakhsiah insaniyah. Proses penjanaan seorang manusia bermula sejak seorang manusia dilahirkan. Nak menentukan dia nak jadi Yahudi kah dia, Nasrani kah dia, Majusi kah dia, maka ibu bapa mesti berperanan sejak awal anak itu dilahirkan. Iaitu pada ketika bayi dilahirkan. Maka pada ketika itulah bermulalah proses penjanaan untuk menjadi seorang manusia yang sempurna, atau yang kita namakan insan kamil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, salatan tahullu biha uqdati wa tufarriju biha kurbati wa tunqidhuni biha min wahlati wa tuqilu biha azrati wa taqdi biha hajati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, salatan tahullu
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Untuk menjana seorang manusia, supaya menjadi seorang manusia yang sempurna, atau untuk menjana syakhsiyah insaniyah, yang dinamakan insan kamil, bukan bermula sejak ia kanak-kanak. Bukan bermula sejak ia balik. Bukan bermula sejak ia remaja. Tetapi kita kena menjana syakhsiyah insaniyah sejak mula seorang manusia itu dilahirkan, iaitu di peringkat bayi. Justru itulah ulama-ulama mengaitkan soal peringkat usia ini dengan proses-proses penjanaan, dengan proses-proses pembentukan. Di mana ulama mengatakan bahawa semasa seorang manusia ada di peringkat bayi, maka dia perlu dilakukan ke atasnya satu proses penjanaan yang dinamakan proses takdib. Proses takdib. Karena ada ulama-ulama berpendapat mengatakan bahawa proses takdib ialah satu proses penjanaan yang dilakukan ke atas manusia masa dia di peringkat bayi. Mak bapak perlu berperanan. Mak bapak perlu tahu apa itu takdib. Apa yang sepatut dilakukan semasa kanak-kanak itu di peringkat bayi. Baik. Cuba kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada bersabda, qala Rasul, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, aku ditakdib oleh Tuhan aku. Lalu ia memperelokkan takdibnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ini nak beritahu kepada kita, Nabi sendiri nak beritahu kepada kita bahawa Nabi sendiri, masa dia peringkat bayi, masa dia baru dilahirkan, dia melalui proses takdib. Oleh kerana pada ketika itu bapaknya tak ada, maka sebab itu Allah sendiri mengambil alih tempat mak bapaknya, mentakdibkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak mengajar kita, untuk nak beritahu kepada kita. Okey. Cuba kita lihat. Apakah proses takdib yang Allah lakukan kata diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ia dilahirkan? Yang pertama sekali tuan-tuan, mungkin kita tak nak fikir. Termasuk dalam proses takdib ini ialah memberi nama. Sebab itu kita baca sejarah dalam sirah menyebut bahawa nama Nabi kita tu, nama Nabi kita semua orang tahu Nabi kita nama Muhammad. Tapi tahukah kita siapakah yang memberi nama Muhammad itu? Orang tak tahu. Kerana saya ada dengar orang kata datuk dia Abdul Muttalib yang beri nama. Bukan datuk dia. Sebenarnya yang memberi nama Muhammad itu bukan manusia, bukan datuk dia, bukan mak dia. Tetapi Allah sendiri yang memberi nama Nabi kita Muhammad. Ini terkandung dalam sirah yang kita baca. Dalam Zanji pun disebut. Yang kita lawang selalu. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Yang bermaksud, kata ulama, dan hendaklah kamu wahai Aminah. Artinya Jibril datang berjumpa Aminah membawa satu perintah Allah. Allah perintahkan Aminah melalui Jibril supaya anak yang bakal dilahir nanti, sebab dia lahir, wasammihi idza wada'tihi, apabila kamu lahir anak kamu nanti, beri dia nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah. Kerana makna yang ada pada nama itu akan berperanan menjana syakhsiah insaniyah itu menjadi manusia yang sempurna. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sebab menerima perintah ini, Aminah pun beritahulah kepada bapa mentua dia Abdul Muttalib. Masa itu suami dia dah tak ada. Dia beritahu bapa mentua dia, wahai bapa mentua aku, saya diperintahkan supaya anak ini diberi nama Muhammad. Sebab dia lahir, maka Abdul Muttalib pun bawa Muhammad pergi pada Kaabah, orang ramai ikut dia, maka Abdul Muttalib di samping dia memegang cucunya ini, dia beritahu, tuan-tuan, ini cucu saya yang baru lahir dan dia diberi nama Muhammad. Bukan Abdul Muttalib yang beri nama. Baik. Ini nak mengajar kita seolah-olahnya beri nama anak itu merupakan satu proses takdib. Proses takdib.
Maka sebab itulah kita kena ikut. Kita kena beri nama anak kita yang walaupun tak nak beri nama Muhammad. Okey, itu yang berlaku atas diri Nabi satu. Yang kedua, cuba kita lihat apakah yang Allah takdirkan Nabi kita masa dia mula lahir. Baik. Saya apa yang tertarik tuan-tuan, minta maaf lah. Proses penyusuan. Proses penyusuan. Cuba kita refer balik pada sejarah. Buka kitab sirah. Buka kitab sejarah. Menceritakan kepada kita sebab Nabi kita lahir, maka Nabi pun menyusul dalam susu ibunya. Dan riwayat mengesahkan tidak beberapa hari selepas itu, ada riwayat mengatakan 7 hari, ada riwayat mengatakan 9 hari, qila wa qal. Yang penting, tiba-tiba susu Aminah kering. Susu Aminah kering. Sebaik susu Aminah kering, maka Aminah pun berikhtiar, berusaha mencari perempuan lain menggantikan dia untuk menyusu anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terfikir dalam kepala Aminah. Padahal masa itu tu susu kambing banyak, susu unta banyak. Tak terfikir dalam kepala Aminah nak pergi perah susu unta atau susu kambing. Padahal susu unta banyak, susu kambing banyak. Tapi Aminah fikir, macam mana nak mendapat perempuan lain menggantikan dia menyusu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertemulah seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Maka Halimah lah yang mengambil alih tempat ibunya menyusu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lebih daripada 2 tahun. Subhanallah. Ini merupakan takdir. Maka semua ini merupakan satu proses penjanaan yang sepatutnya kita lakukan ke atas anak-anak kita di peringkat bayi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Sekarang kita cakap soal takdib. Takdib ialah satu proses penjanaan yang sepatutnya kita lakukan ke atas anak-anak kita semasa di peringkat bayi. Kalau ini kita abaikan, kalau ini tidak kita lakukan, maka di peringkat kanak-kanak susah untuk kita tarbiyah. Di peringkat mereka dah remaja, susah untuk kita taklimkan. Maka sebab itu, ulama-ulama mengatakan bahawa di peringkat bayi ini merupakan peringkat asas, peringkat foundation yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Samalah seperti kalau kita nak bina sebuah bangunan tinggi. Nak bina bangunan 10 tingkat, 20 tingkat, 30 tingkat tinggi. Maka tapak perlu demikian. Bolehkah tuan-tuan? Kalau kita nak bina bangunan 30 tingkat, kita pergi cari kawasan paya, kawasan yang lembah, yang berair, yang lembek, yang lembut, yang lembap. Tak payah korek-korek dah, perata saja, terus bina bangunan 20 tingkat. Bolehkah? Agak-agak lah. Tak sempat 5 tingkat tumbang. Maka sama juga dalam penjara seorang manusia. Peringkat bayi merupakan peringkat asas, foundation. Maka dia kena kukuh. Baik, itu dikatakan takdib. Okey, apa yang sepatutnya kita lakukan masa kanak-kanak itu di peringkat bayi? Sebenarnya tuan-tuan, apabila Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul, dirantik menjadi Rasul, membawa risalah, maka di antara perkara-perkara yang Nabi utamakan untuk menjana, untuk mentakdib seorang manusia masa peringkat bayi, jelas disebutlah hadis-hadis baginda. Maka sebab itu kita perlu ambil perhatian untuk kita menjana anak-anak kita semasa dia bayi. Apa yang patut kita lakukan semasa dia bayi? Pertama sekali tuan-tuan, ialah berpandukan apa yang berlaku dengan Nabi tadi. Pertama sekali ingat. Pertama sekali sebaik anak kita lahir, ialah memberi nama yang baik. Yang pertama sekali disebut dalam sebuah hadis, pertama sekali sebaik dia lahir, berpandukan amalan Nabi sendiri, ialah azan telinga kanan, qamat telinga kiri. Ini tidak berlaku zaman Nabi sebab Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliah. Mana ada syariat azan masa itu? Tetapi Nabi mengesyorkan kepada kita, kepada bapa-bapa, sebaik anak dilahirkan azan. Walaupun ini hukumnya sunat. Ulama fiqh kata azan telinga kanan sunat, qamat telinga kiri sunat. Tetapi tuan-tuan, jangan pandang remeh soal sunat. Walaupun dia merupakan sunat, tapi ada hikmahnya. Azan, apa hikmahnya? Subhanallah. Sebaik bayi tolak, kalau boleh secepat mungkin, jangan tangguh-tangguh lagi dah. Selesai urusan kelahirannya, dah bersih badannya, salutkan dengan pakaian, maka terus ambil budak itu, kita azan ke kanan. Apa hikmahnya? Masa itu tuan-tuan, budak-budak berlahir ni, telinga tak dengar lagi. Telinga dia ada, tapi pendengaran tidak ada.
Sebab pendengarannya ditutupi. Satu selaput yang halus dan nipis. Di mana para ulama mengatakan bahawa selaput ini akan pecah bila mana ada satu suara yang menusuk masuk ke dalam telinganya dari arah yang dekat. Maka sebab itu kita nak angkat budak tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pecahlah gendang telinganya, masuklah ke dalam kepalanya, dalam telinganya. Kalimat pertama iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hikmahnya. Habis selesai azan tengah kanan, termasukkan asyhadu an la ilaha illallah, masuk kalimah tauhid, masukkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk lagi hayya 'alas salah, masuk hayya 'alal falah. Habis tukar belah kiri pula Allah. Qamat. Selesai. Itu dia katakan pertama sekali yang patut dilakukan. Sebab tu Nabi sebut hadis qala Rasul, man lahu mauludun fa'adzana fi udhunil yumna wa aqama fi udhun yusra la yadurruhu musibyan. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, sesiapa yang dikurniakan seorang anak, seorang bayi, maka semasa dia bayi, mallahu maulud, barang siapa baginya anak lelaki ataupun baginya bayi, maka Nabi kata fa'azana, fa itu fa sababiyah, segera azan. Ini tidak lepas 3 bulan baru nak azan. Astagfirullahalazim. Saya pernah sekali, minta maaf lah tuan-tuan, saya pernah, bukanlah saya nak mengata tidak, saya pernah sekali saya pergi rumah seorang kawan. Sampai saya tiba di rumah dia, oh seronok dia, happy dia. Oh seronok, saya seronok, ustaz datang, ustaz. Kenapa? Apa you happy sekarang ni? Nak minta tolong sikit. Tolong apa? Tolong azan anak tu. Saya kata bila lahir? 3 bulan. Astagfirullahalazim. 3 bulan tak azan lagi. Astagfirullah. Duduk di rumah, buka Instagram kuat-kuat. Lagu Bollywood kuat-kuat, dah masuk semua dah. Saya kata tak payahlah menghabiskan boreh. Tak payah. Lepas tu Nabi kata fa'azana, tu segera azan. Maka di antara hikmah-hikmah kenapa Islam mensyariatkan azan dan qamat bagi bayi yang baru yang berlahir. Satu. Yang kedua ialah penyusuan. Coba kita lihat tuan-tuan ya. Kenapa Nabi sendiri dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliah. Bila mana Aminah, ibu Nabi, kering susunya, Aminah tak pergi perah susu unta. Aminah tak pergi perah susu kambing, padahal susu unta melimpah ruah. Ini nak mengajar kita. Maknanya bila kita lahir seorang bayi, ikhtiarlah supaya kita bagi dia susuan ibu. Sehinggalah Quran Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Sila rujuk Al-Baqarah 233. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimmar radha'ah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusu anak mereka selama 2 tahun genap. Jika sekiranya mereka inginkan susuan yang sempurna, supaya anak-anak mereka menjadi manusia yang sempurna. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau ini kehendak Allah. Allah berkehendakkan supaya ibu-ibu menyusu anak mereka selama 2 tahun genap. Kalau mereka nak anak-anak mereka menjadi manusia yang sempurna. Baik. Kalau ini kehendak Allah, kenapa? Kita persoal kenapa? Kenapa masa Nabi kita dulu? Kenapa Allah tak benarkan Aminah menyusu anak selama 2 tahun? Kalau Allah Maha berkuasa, kalau kelahirannya Allah boleh uruskan. Sehingga ada qaul mengatakan Nabi dilahirkan tanpa bidan. Sebab Allah sendiri yang mengurus kelahirannya. Kita baca dalam sirah, kita baca dalam zaji. Fawalada sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu'as surah biyadil qudratil ilahiyah. Maka lahirlah Nabi kita dalam keadaan bersih, siap tersunat, siap potong pusat. Siapa menguruskan? Biyadil qudratil ilahiyah, dengan kuasa Allah. Baik, kalau ini Allah boleh uruskan, kenapa penyusuannya Allah tidak uruskan? Kenapa tidak Allah berkata pada susu Aminah, wahai susu Aminah, jangan kering selama 2 tahun? Tak boleh kan? Maka sebenarnya memang sengaja Allah keringkan susu Aminah sebab nak mengajar kita. Nak mengajar kita. Cuba tengok Aminah, bila dia kering susu dia. Dia tak pergi perah susu unta bagi anak dia minum. Siapa yang melarang dia? Masa itu mana ada Nabi, mana ada Rasul, mana ada agama. Ulama-ulama lagi tak ada, ustaz lagi tak ada. Tetapi adabani Rabbi. Nabi kata Allah sendiri yang takdibkan aku.
maka Aminah cari perempuan lain menyusu anak dia. Baik. Maka kita hari ini pun nak mengajar kita. Walaupun Allah nak supaya ibu-ibu menyusu anak selama 2 tahun. 2 tahun. Mana ada semua ibu mampu menyusu 2 tahun. Walaupun terdapat segelintir ibu-ibu yang mampu menyusu anak sampai 2 tahun. Alhamdulillah. Bahkan saya pernah diberitahu. Ada seorang ibu, dia menyusu anak sampai 5 tahun. Masya Allah, tabarakallah. 5 tahun, tuan-tuan. Budak dah pergi tadika, budak tu. Dah pergi tadika. Balik rumah mak nak nen. Yunus selak baju mak dia. Nak menyusu mak dia. Siapa suruh sampai 5 tahun ni? 2 tahun berhentilah. Itu tak ramai. Tapi yang ramainya, seminggu dah kering susu. Sebulan dah kering susu. Ada orang sampai 2 bulan, kering susu. Baik. Bila susunya kering, apa sepatut kita buat? Tengok Aminah. Dia tak pergi ambil susu binatang. Dia cari perempuan lain. Apakah kita hari ini bila susu kita kering, kita cari perempuan lain? Itu soalannya. Apakah kita cari perempuan lain untuk menyusukan anak kita? Tak ada. Yang kita buat, bila susu kita kering, kita pergi kedai. Wah, di kedai banyak dalam tin tu. Macam-macam jenis, macam-macam brand. Pilih saja. Bawa balik ke rumah, Masya Allah. Bancuh pekat-pekat. Bubuh dalam botol. Sumbat mulut anak. Juling mata budak tu. Dan siapa juling? Pasal minum susu lembu. Ini yang jadi masalah. Kita cakap soal takdib. Bayanglah tuan-tuan. Apa banyak susu lembu yang anak kita minum? Bukan 1 botol. Bukan 1 tin. Bukan 1 tempayan. Bukan 1 drum. Entah berapa banyak, Allah Alam. Kita tak pernah fikir. Yang kita sedar, anak itu besar. Sampai badannya, Masya Allah. Sedarkah kita dengan apakah anak kita memang besar? Ia besar dengan susu lembu. Bila seorang manusia dibesarkan dengan susu lembu, berarti dalam dirinya sudah ada ciri-ciri kelembuan. Ciri-ciri kelembuan. Bahaya. Kita cakap menjana insan kamil. Syahs insaniyah. Tapi sekarang kita menjana seorang manusia lembu. Inilah yang menjadi masalah. Yang perlu kita adaptasikan dalam kehidupan kita pada hari ini ketika mana kita nak mentakdibkan anak kita di peringkat bayi.